Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Mazrani binti Mazran dan saya akan membentangkan tentang sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Sejarah perlembagaan. Yang pertama ialah Undang-Undang Sebelum Penjajah, yang kedua Malayan Union, yang ketiga Persekutuan Tanah Melayu 1948, yang keempat Kerjasama Etnik, CLC dan Pilihan Raya, yang kelima Suruhanjaya Perlembagaan, Suruhanjaya Red, yang keenam Jawatan Kongsi Kerja, yang ketujuh Pengisytiharan Perlembagaan. Definisi perlembagaan. Perlembagaan merupakan panduan bagi membentuk undang-undang sama ada di pihak kerajaan maupun rakyat. Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin kesinambungan pentadbiran serta kestabilan politik. Ianya menjamin pentadbiran yang cekap, jujur, ikhlas, telus dan adil serta menjamin taat setia rakyat kepada negara yang tercinta. Selain itu, ia juga merupakan satu set peraturan tentang hak, kuasa, prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. Perlembagaan ini merupakan satu koleksi atau dokumen yang menggariskan institusi-institusi kerajaan, hak-hak rakyat serta had dan tanggungjawab kepada mereka. Secara amnya, bagi sebuah negara, perlembagaan melambangkan nilai-nilai kebangsaan yang diutamakan dalam negara. Oleh itu, Perlembagaan Malaysia telah menetapkan bahawa sistem pemerintahan negara ini adalah berbentuk demokrasi. Rakyat juga mempunyai hak-hak tertentu, antaranya ialah kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, kebebasan berpersatuan dan kebebasan untuk memiliki harta benda. Ini bermakna perlembagaan berfungsi untuk dijadikan satu garisan antara hak, kuasa, tanggungjawab dan tata cara dan sistem pemerintahan dengan rakyat. Tegasnya, sistem pentadbiran kita akan dijamin cekap, jujur, ikhlas, telus, adil serta perlembagaan ini tidak akan dilanggar. Konsep perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi punca kepada semua undang-undang. Tidak ada institusi di Malaysia yang boleh mengatasi undang-undang dan kedudukan perlembagaan. Kesemua undang-undang tidak boleh berlawanan dengan perlembagaan. Mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan suatu undang-undang yang digubal oleh Parlimen jika ianya bertentangan dengan perlembagaan. Perlembagaan Malaysia terdiri daripada 3 kandungan, iaitu yang pertama, kebebasan asasi. Kebebasan mutlak bermaksud kebebasan asasi yang tidak boleh disekat. Kebebasan bersyarat merujuk kepada kebebasan yang dihadkan oleh sekatan undang-undang. Yang kedua, kewarganegaraan. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, seseorang boleh memperoleh kewarganegaraan melalui 4 cara, iaitu secara kuat kuasa undang-undang, secara pendaftaran, secara naturalisasi atau masukan, secara pencantuman wilayah. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Malaysia dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu Badan Eksekutif, Badan Perundangan dan juga Badan Kehakiman. Assalamualaikum, nama saya Nur Atira Jazwani. Saya akan menerangkan tentang perlembagaan sebagai tampak, integrasi dan tiang seri. Perlembagaan Persekutuan adalah sebuah dokumen tertulis dengan simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu berdasarkan kepada sejarah, budaya dan amal negara serta mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Yang pertama adalah Kesultanan atau Pemerintah Beraja. Pemerintah Beraja telah wujud dalam sistem sosial di negara Malaysia sejak berabad lamanya. Yang kedua, agama Islam. Agama Islam adalah agama persekutuan. Penerimaan ini diteliti dengan melihat kepada penduduk tanah Melayu yang terdiri daripada pelbagai etnik. Yang ketiga, bahasa Melayu. Disentuh dari perlembagaan melalui perkara 152 iaitu memperuntukkan bahasa Melayu kebangsaan ialah bahasa Melayu. Empat adalah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Melalui perkara 153 dalam perlembagaan persekutuan adalah menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera negeri Sabah dan Sarawak serta kaum Melayu. Saya akan menerangkan pula tentang peranan perlembagaan tiang seri. Poin yang pertama, mengikat masyarakat untuk merujuk pada satu undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain. Untuk isi yang pertama adalah menurut Pasal 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 dan Perlembagaan Malaysia 1963 telah menetapkan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan akan kekal seperti yang diperuntukkan oleh Parlimen. Untuk isi yang kedua, menurut perkara 3 Perlembagaan Persekutuan membatalkan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Isi yang ketiga, menurut perkara 11, kebebasan agama menyatakan tiap-tiap orang adalah berhak mengerti dan mengamalkan agamanya dan tertaluk pada fasal 4 iaitu mengamalkan agamanya. Poin yang kedua, menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. Isi yang pertama, pelaksanaan Akta Majlis Keselamatan Negara MKN 2016 yang menubuhkan sebuah badan bernama MKN. Untuk yang kedua, membenarkan kerajaan mengisytiharkan kawasan keselamatan, menjelaskan keupayaan khusus pasukan keselamatan di kawasan keselamatan. Isi yang ketiga,
dalam hal mengawal penularan COVID-19 di Malaysia. Akta ini nampaknya berkesan. Ketiga adalah menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk isi yang pertama, hak asasi rakyat seperti kebebasan bersuara boleh diamalkan tetapi hanya mengikut kehendak akta hasutan dan pelbagai akta lain. Untuk isi yang kedua adalah setiap individu bebas menyuarakan kepercayaan dan pandangan mereka sekiranya terdapat unsur hasutan yang mengugat keharmonian masyarakat seseorang masih boleh didakwa. Poin yang keempat adalah melindungi kepentingan semua kaum dengan menjamin keadilan sosial antara kaum. Untuk isi yang pertama, perkara 149 melarang perbuatan dan tindakan subversif yang membahayakan keteradaman awam. Di bawah item ini dinyatakan bahawa apa-apa perbuatan atau perkara yang dituturkan yang boleh menimbulkan perasaan sakit hati dan permusuhan antara kaum. Untuk isi yang kedua, membawa kepada keganasan, maka mana-mana peruntukan undang-undang yang bertujuan untuk menghentikan atau menghalau tindakan itu adalah sah. Untuk isi yang ketiga, walaupun peruntukan itu tidak selaras dengan mana-mana peruntukan perkara 5 iaitu kebebasan diri, perkara 9 larangan buang di negeri dan kebebasan bergerak. Untuk perkara 10 kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, dan akhirnya adalah perkara 13 iaitu hak terhadap harta. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad bin Nazri. Hari ini saya ingin membentangkan tentang konsep, keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Konsep tapak integrasi. Tapak integrasi merujuk kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam perlembagaan yang mempromosikan kesepaduan, keharmonian dan keadilan di kalangan pelbagai kumpulan etnik, agama dan budaya dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati kepelbagaian sambil memupuk nilai-nilai bersama seperti toleransi, saling menghormati dan saling memahami. Ianya bertujuan untuk mencapai matlamat perpaduan yang dihasratkan oleh pihak kerajaan melalui 3 aspirasi perpaduan, iaitu membina rakyat yang patriotik, membentuk identiti nasional, memperkukuhkan ekosistem perpaduan. Ciri-ciri tapak integriti sebuah ruang nasional abstrak dan nyata, satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Keperluan tapak integrasi: kepersepaduan dan keharmonian, pengukuhan identiti kebangsaan, pencegahan konflik etnik dan agama, pembinaan etika dan peradaban, pertumbuhan ekonomi dan sosial, kesinambungan negara. Penghayatan tapak integrasi. Penghayatan tapak integrasi melibatkan pemahaman, penerimaan dan amalan terhadap prinsip-prinsip terkandung dalam perlembagaan untuk mencapai keharmonian dan kesepaduan di dalam masyarakat. Penghayatan tapak integrasi adalah penting untuk membina sebuah masyarakat yang berbilang budaya, berbilang agama dan berbilang etnik yang bersatu padu dan harmoni. Ini hanya penting untuk kestabilan politik dan ekonomi negara, tetapi juga bagi pembangunan yang mampan dan kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhan ini termasuklah pemahaman dan pengiktirafan, kesedaran dan penerimaan, toleransi dan kerjasama, partisipasi dan perubahan. Saya Dr. Syam bin Muhammad Afendi akan membentangkan 3 tahap tapak integrasi. Tapak integrasi juga merujuk kepada satu ruang sosial yang mempunyai 2 komponen, iaitu asbab dan fisikal. Ianya merupakan tempat atau ruang pertemuan dari pelbagai idea, pandangan dan cadangan di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban mencari persetujuan atau titik penemuan yang aman dan harmoni. Tapak integrasi ini punya 3 peringkat, iaitu mikro, meso dan makro. Peringkat yang pertama adalah makro. Makro mempunyai 3 bahagian. Bahagian pertama adalah perundaan persekutuan. Rukun negara yang disediakan pada tahun 31 Ogos 1970 yang mempunyai 5 prinsip rukun negara. Bahagian yang kedua iaitu wawasan 2020. Pertama, mewujudkan negara Malaysia bersatu dan yang mempunyai matlamat yang serupa. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang penyayang, budaya menyayangi. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Bahagian yang ketiga, Rancangan Malaysia. Rancangan Malaysia merupakan rancangan 5 tahun pembangunan kerajaan Malaysia yang bermula pada tahun 1956 yang dirancang bagi setiap 5 tahun bagi memandang serius ketidakseimbangan kaum dan pembangunan ekonomi negara. Pihak kerajaan telah menitik beratkan isu ini dalam setiap rancangan pembangunan negara yang dirancang setiap 5 tahun. Oleh itu, bagi mencapai objektif tersebut,
Kesemua rancangan pembangunan 5 tahun negara selepas dasar ekonomi baru diteliti dan dianalisis bagi menyokong fakta bahawa kerajaan memandang serius akan isu ketidakseimbangan kaum dalam pembangunan ekonomi negara. Bahagian yang keempat, rukun tetangga. Skim rukun tetangga telah diwujudkan di bawah peraturan-peraturan perlu dalam rukun tetangga dalam Ordinan Darurat tahun 1969. Perubahan awal adalah untuk memastikan keselamatan penduduk. Pertama, model transportasi. Rukun tetangga melaksanakan program dan aktiviti yang berlandaskan 5 teras iaitu perpaduan, ekonomi, keselamatan, pendidikan dan kualiti hidup. Kedua, konsep kejiranan untuk meningkatkan semangat kejiranan dan perpaduan setempat. Yang ketiga, pembangunan komuniti dalam aspek yang menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Luqman bin Abdul Razak. MESO, bawah ke atas, peranan NGO iaitu dengan memantau pembangunan di serata Malaysia. MESO merupakan tapak integrasi yang diusahakan oleh badan bukan kerajaan dalam memainkan peranan yang penting dalam masyarakat dengan pelbagai cara. Peranan NGO terbahagi kepada penyediaan perkhidmatan sosial, penyediaan hak asasi dan penyediaan pendidikan dan keagamaan. Di antara NGO sosial yang terdapat di Malaysia, salah satunya ialah Mercy Malaysia, Small Change Malaysia, Muslim Volunteer Malaysia. Manakala NGO hak asasi pula ialah Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM), National Human Rights Society (HAKAM), Majlis Peguam Suara Rakyat Malaysia iaitu SUARAM. Manakala NGO pendidikan dan keagamaan ialah Haluan Malaysia, Teach for Malaysia, Angkatan Belia Islam Malaysia. Bagi mikro pula iaitu melalui inisiatif Akak Umbi. Apakah peranan rakyat dalam street wedding? Street wedding ialah perkahwinan jalanan yang sering dirujuk sebagai perayaan jalanan atau perkahwinan masyarakat. Ianya ialah salah satu aktiviti perkahwinan yang tidak rasmi yang berlangsung di ruang awam, selalunya di jalanan atau kawasan kejiranan. Mereka biasanya dicirikan oleh sifat komunal mereka dengan penyertaan penduduk tempatan dan ahli komuniti. Dalam acara ini, peranan rakyat yang terlibat adalah signifikan dan pelbagai. Di sini beberapa peranan yang mungkin mereka mainkan. Antaranya ialah anti komuniti penyokong. Apakah ahli komuniti penyokong? Ahli komuniti penyokong ialah penduduk tempatan dan ahli komuniti memainkan peranan penting dalam memberikan sokongan dan bantuan kepada pasangan yang berkahwin. Mereka mungkin menawarkan bantuan dengan persediaan hiasan dan logistik serta memastikan acara itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, penyumbang kepada perayaan. Orang dari jiran sering menyumbang kepada perayaan dengan menyediakan makanan, minuman dan keperluan lain untuk perayaan perkahwinan. Usaha bersama ini membantu mengurangkan beban kewangan pasangan dan keluarga mereka. Yang ketiga, penghias dan penganjur. Penduduk boleh secara sukarela menghiasi jalan atau tempat itu, mengubahnya menjadi ruang perayaan, serta mereka juga boleh membantu dalam mengatur pelbagai aspek acara seperti mengatur susunan tempat duduk atau menyelas hiburan. Yang keempat, penghibur. Ahli komuniti yang mempunyai bakat seni seperti pemuzik, penari atau penghibur boleh menawarkan kemahiran mereka untuk menghiburkan tetamu semasa perayaan perkahwinan. Ini menambahkan lagi suasana perayaan dan mencipta pengalaman yang tidak dapat dilupakan untuk semua yang terlibat, sama ada daripada pengunjung ataupun tuan rumah. Yang kelima, keselamatan dan kawalan orang ramai. Dalam majlis perkahwinan jalanan yang lebih besar, sesetengah penduduk mungkin mengambil peranan untuk memastikan keselamatan dan menjaga ketenteraman semasa acara tersebut. Mereka mungkin membantu mengurus orang ramai, mengarahkan lalu lintas atau menangani sebarang kemungkinan konflik yang timbul dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua hadirin. Yang keenam, saksi dan peserta.
Dengan menghadiri perkahwinan jalanan, ahli komuniti menjadi saksi kepada penyatuan pasangan dan mengambil bahagian secara aktif dalam perayaan cinta dan komitmen mereka. Kehadiran mereka bukan sahaja mengesahkan perkahwinan tetapi juga mengeratkan ikatan dalam masyarakat. Yang terakhir ialah kru pembersihan. Ini yang paling penting. Dengan adanya selepas perayaan selesai, penduduk boleh menawarkan diri untuk membantu membersihkan tempat dan mengembalikan jalan kepada keadaan yang asal. Usaha kerjasama ini mencerminkan semangat kemasyarakatan dan tanggungjawab bersama. Oleh itu, secara keseluruhannya, penyertaan rakyat dalam majlis perkahwinan jalanan ataupun street wedding adalah sangat penting untuk kejayaan dan kebermaknaan perayaan ini. Pelibatan komuniti dengan memupuk semangat kekitaan, perpaduan dan sokongan bersama komuniti dalam komuniti menjadikan majlis perkahwinan sebagai acara yang tidak dapat dilupakan dan dihargai untuk semua yang terlibat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Anisha binti Wasli. Saya akan menerangkan tentang perlembagaan persekutuan iaitu cabaran taksiran semasa. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah dokumen asas dan telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu Bagi Pemerintah dan Perjanjian Persekutuan Tanah Pentadbiran Sesebuah Negara Melayu 1948 atau lebih dikenali sebagai Perlembagaan Melayu 1948 serta Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957 yang memainkan peranan penting dalam pembentukan undang-undang. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perlembagaan Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957 terus memberi pengaruh terhadap pemikiran undang-undang dan pemerintahan di Malaysia. Terdapat 5 cabaran taksiran semasa iaitu: pertama, hak asasi manusia. Kedua, mengekalkan elemen tradisi dalam perlembagaan. Ketiga, mengekalkan kedudukan agama Islam sebagai agama negara. Keempat, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga perpaduan. Kelima, mengekalkan kelangsungan sistem negara persekutuan. Pertama, hak asasi manusia. Hak asasi manusia seperti kebebasan bersuara, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bersatu dan berhimpun secara aman dan hak untuk memperoleh perlindungan undang-undang yang adil. Ia merangkumi hak asasi yang berdasar dan tidak boleh dipisahkan dari individu tanpa mengira bangsa maupun agama. Yang kedua, mengekalkan elemen tradisi dalam perlembagaan. Cabaran dalam proses ini termasuk keperluan untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisi dengan prinsip-prinsip keadilan, kesesamaan dan kemodenan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau pengorbanan tertentu dari segi tradisi. Ini juga merangkumi aspek-aspek seperti adat istiadat, moral, agama dan nama-nama sosial yang telah lama dipegang oleh masyarakat. Seterusnya, mengekalkan kedudukan agama Islam sebagai agama negara. Menetapkan Islam sebagai agama negara bermaksud bahawa perlembagaan mengakui Islam sebagai asas moral dan nilai dalam sistem perundangan negara. Ini juga mungkin termaktub dalam perlembagaan negara sebagai hujah perundangan yang utama sebagai prinsip-prinsip asas bagi negara. Selain itu, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga perpaduan. Ini penting kerana perpaduan yang kukuh adalah asas kepada kestabilan politik, sosial dan ekonomi sesebuah negara. Sistem undang-undang dan pentadbiran negara harus adil dan tidak memihak kepada mana-mana kumpulan
untuk mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Akhir sekali, mengekalkan kelangsungan sistem negara persekutuan bagi memastikan bahawa struktur pemerintahan dan undang-undang negara terus berfungsi dengan efektif dan sesuai dengan keperluan semasa serta perubahan sosial, politik dan ekonomi. Prinsip-prinsip asas perlembagaan yang menggariskan kuasa-kuasa dan tanggungjawab masing-masing.